Selamat datang ke kelas ekonomi tingkatan 4. Hari ini anda akan belajar bab 2 iaitu pasaran. Standard kandungan 2.1 keseimbangan pasaran. Standard pembelajarannya pula 2.1.1 menjelaskan hukum permintaan, 2.1.2 melukis dan menjelaskan pembentukan kelok permintaan individu dan pasaran, 2.1.3 menghuraikan penentu permintaan iaitu harga barang itu, harga barang lain, cita rasa, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan dan dasar kerajaan. 2.1.4 menjelaskan dengan gambar rajah perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti diminta. 2.1.5 menjelaskan dengan gambar rajah penentu permintaan bukan harga menyebabkan perubahan dalam permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan ialah keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sejumlah kuantiti barang atau perkhidmatan pada satu tingkat harga tertentu dalam satu tempoh masa tertentu dengan andaian ceteris paribus. Ceteris paribus bermaksud hanya faktor harga sahaja yang berubah manakala faktor-faktor lain adalah tetap. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah permintaan terhadap sesuatu barangan tidak wujud sekiranya seseorang pengguna hanya mempunyai keinginan untuk membeli barang tersebut tetapi tidak ada kemampuan untuk memilikinya atau sebaliknya. Secara rumusnya, permintaan yang disokong dengan kuasa beli atau kemampuan membayar dikenali sebagai permintaan berkesan. Hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin kurang kuantiti diminta terhadap barang tersebut dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak kuantiti yang diminta. Hubungan di antara harga barang dan kuantiti diminta adalah negatif atau berkadar songsang. P ialah harga manakala QD adalah kuantiti diminta. Apabila P meningkat, QD berkurang. Apabila P berkurang, QD meningkat. Kelok permintaan individu. Apabila harga RM1, kuantiti diminta 15 unit, ditandakan dengan titik C. Apabila harga RM2, kuantiti diminta adalah 10, ditandakan dengan titik B. Apabila harga meningkat menjadi RM3, kuantiti diminta adalah 5, ditandakan dengan titik A. Apabila titik A, B dan C dihubungkan, maka terbentuklah kelok permintaan individu. Ciri kelok permintaan individu mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan hubungan di antara harga dan kuantiti adalah negatif. Kelok permintaan pasaran dibentuk dengan menjumlahkan secara mendatar kuantiti yang diminta oleh semua individu dalam pasaran pada satu tingkat harga tertentu. Seperti dalam rajah, diandaikan terdapat dua individu di dalam pasaran, iaitu individu A dan individu B. Pada tingkat harga RM2, kuantiti diminta oleh individu A adalah 3 unit, manakala kuantiti diminta oleh individu B adalah 6 unit. Jumlahnya 9 unit. Ditandakan dengan titik Q. Apabila harga meningkat menjadi RM4, kuantiti diminta oleh individu A menjadi 2 unit, manakala kuantiti diminta oleh individu B 4 unit. Jumlahnya menjadi 6 unit, ditandakan dengan titik P.
Apabila dua titik ini disambung, titik P dan titik Q, maka terbentuklah kelok permintaan pasaran. Ciri kelok permintaan pasaran mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan hubungan di antara harga dan kuantiti adalah negatif. Penentu permintaan terbahagi dua, iaitu harga barang itu dan bukan harga barang itu. Harga barang itu akan menyebabkan perubahan dalam kuantiti diminta. Berdasarkan hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, semakin kurang kuantiti diminta dan sebaliknya. Perubahan dalam kuantiti diminta ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang kelok permintaan yang sama yang akan diterangkan kemudian. Penentu permintaan bukan harga barang itu terbahagi 6, iaitu harga barang lain, citarasa, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan dan dasar kerajaan. Bagi harga barang lain, ia terbahagi pula kepada 2, iaitu barang pengganti dan barang pengenap. Barang pengganti merupakan barang yang menggantikan fungsi sesuatu barang lain dan mendatangkan tingkat kepuasan yang sama kepada seseorang pengguna. Permintaan terhadap satu barang akan bertambah apabila harga barang penggantinya meningkat. Misalnya, permintaan terhadap teh akan bertambah apabila harga barang penggantinya iaitu kopi meningkat. Barang pengenap pula merupakan barang yang perlu digunakan bersama-sama dengan barang yang lain untuk melengkapi antara satu sama lain dalam penggunaan. Permintaan terhadap satu barang akan berkurang apabila harga barang pengenapnya meningkat. Contohnya, permintaan terhadap petrol akan berkurang apabila harga barang pengenapnya iaitu kereta meningkat. Citarasa. Perubahan citarasa yang positif akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut tanpa mengambil kira faktor harga barang itu. Citarasa seseorang pengguna mudah dipengaruhi oleh iklim, perubahan fashion dan kesedaran kesihatan. Pendapatan. Kenaikan tingkat pendapatan individu akan membawa kepada peningkatan pendapatan boleh guna dan seterusnya kuasa beli seseorang individu atau isi rumah. Permintaan terhadap barang dan perkhidmatan secara keseluruhan akan bertambah apabila kenaikan dalam pendapatan individu berlaku. Jangkaan harga masa depan. Jangkaan seseorang pengguna terhadap harga suatu barang pada masa depan juga akan mempengaruhi permintaan barang tersebut pada masa kini. Sekiranya harga sesuatu barang dijangka akan meningkat pada masa depan, permintaan barang tersebut pada masa kini akan bertambah. Sebaliknya, jika harga sesuatu barang dijangka akan menurun pada masa depan, permintaan barang tersebut pada masa kini akan berkurang. Musim. Ketibaan musim perayaan akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan tertentu yang berkaitan dengan musim tersebut. Contohnya, permintaan terhadap barang seperti alat tulis, beg sekolah dan baju sekolah akan meningkat pada permulaan musim persekolahan. Sebaliknya, permintaan terhadap pakej pelancongan dan tempahan bilik hotel akan meningkat pada musim cuti. Dasar kerajaan. Perubahan dasar kerajaan melalui sistem cukai pendapatan dan bantuan kewangan akan mempengaruhi permintaan individu terhadap barang dan perkhidmatan secara keseluruhan. Contohnya, penurunan cukai pendapatan akan menyebabkan pendapatan boleh guna individu meningkat, seterusnya meningkatkan kuasa beli pengguna. Kenaikan kuasa beli akan meningkatkan permintaan individu terhadap barang secara keseluruhan. Perubahan dalam kuantiti diminta berlaku disebabkan perubahan harga barang itu yang menyebabkan perubahan titik di sepanjang kelok permintaan yang sama.
Seperti dalam rajah, titik A merupakan titik keseimbangan asal dengan tingkat harga P0 dan kuantiti Q0. Apabila harga berkurang dari P0 kepada P2, kuantiti diminta bertambah dari Q0 ke Q2, ditunjukkan pergerakan titik dari A ke C, di mana C merupakan titik keseimbangan baru. Perubahan ini dikenali sebagai pengembangan permintaan. Sebaliknya, apabila harga meningkat dari P0 ke P1, kuantiti diminta berkurang dari Q0 ke Q1, ditunjukkan dengan titik B. Pergerakan titik A ke titik B dikenali sebagai pengucupan permintaan kerana berlaku pengurangan dalam kuantiti. Perubahan permintaan berlaku disebabkan perubahan penentu permintaan bukan harga barang itu yang menyebabkan peralihan kelok permintaan ke kanan atau ke kiri. Seperti dalam rajah, harga adalah stabil iaitu pada P0. Walau bagaimanapun berlaku peningkatan kuantiti diminta dari Q0 ke Q1, ditunjukkan dengan peralihan kelok D0 ke D1 D1. Peralihan kelok ke kanan dikenali sebagai pertambahan permintaan. Apabila kelok permintaan beralih ke kiri dari D0 ke D2 D2, telah berlaku pengurangan kuantiti diminta. Peralihan kelok ke kiri dikenali sebagai pengurangan permintaan. Faktor-faktor yang menyebabkan berlaku hal demikian telah dibincangkan sebelum ini, iaitu harga barang lain, citarasa, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan dan dasar kerajaan. Seterusnya, untuk mengukuhkan pemahaman anda dikehendaki menjawab soalan berikut. Bagikan kelas kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan perlu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barangan berikut. A. Sayur, B. Roti, C. Kereta, D. Pakej pelancongan. Setiap kumpulan dikehendaki membuat persembahan dalam bentuk PowerPoint dan bentangkan hasil kajian di depan kelas. Sebelum kita akhiri kelas ini, mari kita imbas kembali. Anda sepatutnya telah dapat menjelaskan hukum permintaan, melukis dan menjelaskan pembentukan kelok permintaan individu dan pasaran, menghuraikan penentu permintaan iaitu harga barang itu, harga barang lain, citarasa, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan dan dasar kerajaan. Menjelaskan dengan gambar rajah perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti diminta. Menjelaskan dengan gambar rajah penentu permintaan bukan harga menyebabkan perubahan dalam permintaan. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Jasin, Pejabat Pendidikan Alor Gajah, Majlis Guru Cemerlang Melaka, guru-guru ekonomi negeri Melaka dan semua yang terlibat dalam menjayakan e-Belajau. Kita jumpa lagi.